Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera. Okey, diharapkan semua belajar sihat bagi PKP ni semua pastikan pelajar semua stay at home. Okey, jadi video kelima ni cikgu nak bantu untuk buat dokumen lah Okey, dokumen pelajar kita tak ada draft. Pelajar memang kena buat sendiri. Dokumen kena buat sendiri. Dokumen kena lakar sendiri dan sebagainya. Pelajar boleh gunakan paper kertas ni lah, kertas A4. Kertas A4 kosong, pelajar create sendiri. Okey, pelajar boleh tengok daripada buku teks sendiri macam mana bentuk dokumen tersebut. Dan cikgu kat sini pun cikgu akan bantu. Okey, pelajar Okey, sebelum tu pelajar kena tengok soalan. Bukan semua kena buat dokumen. Ada beberapa saja yang perlu buat dokumen. Jadi, kalau untuk dapat dokumen yang mana satu, pelajar akan tengok muka surat berapa soalan. Okey, pelajar tengok muka surat 3, soalan muka surat 3, iaitu pelajar kena menyediakan dokumen pada ada 5 saja. Ada 5. Pelajar ada 5. Okey, yang pertama ialah mas 1, iaitu voucher pembayaran. Ingat lagi tak voucher pembayaran untuk apa ni? Ini untuk sewa bangunan. Untuk sewa bangunan. Okey, mas 4 ni resit rasmi yang kita terima ni. Ini untuk apa ni? Yuran pertandingan. Okey, yuran pertandingan ni belajar ada yuran pertandingan ni ada 20. 20 tak payah buat 20, kita hanya buat satu saja. Belajar sediakan satu je contoh. Okey, alright. Okey, lepas tu keratan cek. Okey, keratan cek ni kita bayar. Kita bayar untuk apa saya lupa ni. Kita bayar untuk, saya lupa, nanti kita tengok urus niaga Okey, kita bayar. Okey, lepas tu nombor 11, mas 11 invoice. Yang ni kita beli secara kredit. Belian kredit. Okey, dan last kali 15 Mac ni kita buat kita kontra. Kita masukkan duit. Kita masukkan duit ke dalam bank. Okey, jadi pelajar ada 5 dokumen. Jadi cikgu teruskan. Jadi pasti ini saja dokumen perlu buat Pelajar kena tengok tata dia, itu je dokumen nak buat. Okey, jadi pelajar kita tengok yang mas 1 dulu. Okey, tengok urus niaga. Okey, kita tengok urus niaga mas 1, mana mas 1 kita. Okey, ni urus niaga kita. Okey, bayaran sewa bernilai 800 8,000. Saya gunakan 8,000. Ini angka sendiri pelajar Pelajar jangan ikut cikgu. Ini warna kuning ni angka sendiri. Jadi pelajar kena hati-hati Okey, kena hati-hati angka sendiri dengan nombor cek 10002. Ni pun angka sendiri. Jadi pelajar ini cikgu bagi contoh je. Pelajar tak ikut cikgu Okey, alright. Lepas tu dokumen dia voucher pembayaran. Sebelum cikgu dah terangkan macam mana apa itu voucher pembayaran, semua cikgu dah terangkan. Okey, nombor dokumen yang cikgu letak ini 2001. Ini pun sama. Ini adalah nombor sendiri. Pelajar boleh letak. Pelajar mesti letak BP ke? Tak. Ini untuk cikgu je. Untuk cikgu nak kenal nombor tu je. Kalau pelajar nak letak nombor 10,000 terus, boleh tak? Boleh. Tapi tak boleh bermula dengan nombor 1. 0001 tak boleh. Okey, alright. Jadi kita terus tengok dokumen yang pertama. Okey, ini adalah dokumen voucher pembayaran yang pertama pelajar kena buat. Okey, jadi pelajar kalau pelajar tak pasti bentuk macam mana, pelajar boleh tengok buku teks ataupun video yang lepas cikgu dah tunjukkan voucher pembayaran. Okey, yang pertama sekali pelajar, voucher ni pelajar dikeluarkan oleh kita yang keluarkan. Kita yang bayar. Okey, jadi pelajar kat atas ni pelajar letak nama kelab dulu. Nama kelab, kelab futsal kita. Nama kita siapa? Pelajar letaklah. Okey, pelajar letak nama kelab. Okey, lepas tu alamat. Pelajar letak alamat ni ada 3 peringkat. Okey, lepas tu pelajar masukkan nombor dokumen pelajar. Tarikh mesti. Ni wajib. Wajib berapa bulan? Mac 1. Okey, okey, lepas tu kepada siapa? Okey, ini random. Random maksudnya siapa-siapa je. Pelajar boleh letak nama persendirian, nama individu, pun boleh. Pelajar letak nama-nama syarikat pun boleh. Syarikat. Mungkin yang kita bangunan tu dimiliki oleh syarikat. Boleh pelajar Jadi pelajar boleh letak mana-mana lah. Kalau individu, Ali bin Kasim. Ataupun nama syarikat Lim Trading. Contoh bukan Lim Trading, sorry. Syarikat Lim Sendirian Berhad. Macam tu pun boleh. Syarikat Lim Berhad. Ikut dah mana-mana pelajar nak letak. Okey, lepas tu pelajar mesti letak bilangan 1 je. Dalam ni ada 1 bilangan. Sewa bangunan, angka dia angka sendiri. Warna kuning ni mesti letak sendiri. Tak boleh sama dengan cikgu. Boleh Jadi pelajar letak. Lepas tu tanda tangan. Create sendiri. Tanda tangan. Okey. Okey, alright. Ini tanda tangan. Pelajar tengok tanda tangan untuk penerima.
Okey, pelajar letak tunai dan bank. Okey, tunai ke cek. Kita gunakan cek, nombor cek. Jadi tunai ni pelajar boleh potong. Pelajar kena tulis dua-dua, tunai atau nombor cek. Okey, lepas tu pelajar potongkan tunai, pelajar masukkan nombor cek tadi seperti dalam urus niaga. Boleh Ini adalah voucher pembayaran. Voucher pembayaran. Okey, settle. Settle. Okey, alright. Lepas tu yang kedua. Okey, dokumen yang kedua. Berapa bulan tadi? Okey, kita tengok balik soalan iaitu Mac 4. Okey, alright. Kita tengok pula. Yang ni dah settle. Yang ni Mac 4. Apa dia? Resit rasmi. Okey, kita tengok urus niaga 4. Mana urus niaga? Dia nombor 4. 4 Mac. 4 Mac. Okey, ni dia pelajar. 4 Mac merujuk pada yang ini. Pelajar merujuk pada ini. Apa dia cerita? Menerima yuran penyertaan 200 setiap pasukan daripada 20 pasukan yang akan menyertai pertandingan futsal anjuran kelab pada 14 hingga 15 berjumlah 4,000. Okey, ni pelajar ni kita semua pelajar sama. Yang ni semua pelajar sama. Jadi berapa pelajar? Satu pasukan bayar berapa? 200 ringgit. Siapa nak sertai tadi kena bayar 200. Berapa pasukan? 20. Jadi perlu ada 20 resit. Tapi tak payah keluar 20 resit. Pelajar hanya buat satu resit rasmi saja. Faham Asal ke salinan? Salinan. Kenapa salinan? Sebab kita yang terima duit. Yang asal akan diterima oleh siapa? Yang asal akan diterima siapa yang terima yang bayar. Boleh pelajar? Okey, jadi pelajar dah tahu nombor resit kita ada 20. Jadi saya ambil contoh satu je lah. 40003. 4004 tak payah buat. 4002 tak payah buat. Okey, boleh pelajar Okey, alright. Jadi kita tengok resit. Macam mana bentuk resit. Okey, ini resit rasmi. Okey, ni resit rasmi. Jadi pelajar kena buat apa yang pertama pelajar tengok sekejap cikgu tandakan. Okey, ini mesti resit rasmi. Tajuk dia resit rasmi salinan mesti. Okey, lepas tu nama dia nama apa kat atas? Nama kita, alamat kita. Boleh? Okey, nombor tadi ikut tadi. Berapa? Kalau macam tadi 400 berapa saya lupa tadi. Okey, ikut awak. Okey, ni kita buat satu je contoh. Tarikh mesti wajib. Ni mesti wajib. Okey, letaklah nama tim FC. Letaklah nama, ni random. Letaklah nama-nama pasukan bola sepak yang nak menyertai pertandingan tadi. Contoh, apa ni? Selayang FC. Selayang FC. Ataupun Skudai FC. Letaklah nama-nama bertempat lah. Letak nama-nama taman ke. Kalau saya, contoh di kawasan saya ni, contoh Gelang Patah FC. Boleh. Letaklah Gombak FC pun boleh letak. Okey, nilai dia mesti 200 saja. Sebab satu pasukan. Resit ni untuk satu pasukan, bukan untuk semua. 200 saja. Apa butiran dia untuk bayaran apa? Yuran pertandingan futsal. Okey, letak 200. Mesti bayar dengan tunai. Nombor cek pelajar potong. Jangan lupa. Tulis juga nombor cek tapi pelajar potong. Ini pelajar kena tulis pakai tangan. Pelajar Okay, lepas tu pengurus, pelajar tanda tangan. Okey pelajar? Okey, habis. Ini untuk resit rasmi. Okey, habis dokumen yang kedua. Okey, berikutnya kalau kita tengok yang ketiga pula. Apa lagi? Iaitu yang berikutnya ialah pada 10 Mac. Keratan cek. Keratan cek rumit sikit. Kita tengok urus niaga berikut. Keratan cek tadi berapa bulan? Keratan cek 10 Mac. Kita tengok urus niaga pada 10 Mac. Lepas tu saya kata urus niaga ni sangat penting. Kalau pelajar tersilap buat urus niaga, pelajar akan salah semua yang belakang-belakang. Jadi pelajar kena hati. Okey, ini kita akan refer yang ni. Sekejap pelajar 10 Mac. Yang ini pelajar. Okey, kita akan rujuk yang ni. Okey, 10 Mac. Perniagaan S. Okey, menjelaskan hutang kepada perniagaan S. 600 dengan cek. Okey, S ni open. Semua pelajar kena buat ikut nama masing-masing. Ikut nama dalam profil. 600 ni wajib. Semua orang mesti bayar 600. Okey, apa butiran dia? Dokumen dia keratan cek. Nombor keratan cek dia pelajar. Ini kita bayar. Jadi nombor keratan cek tu awak kena tengok daripada atas. Berapa start awak. Jadi pelajar awak letak sini berapa tadi? Okey, cikgu contoh 10004. Ni tak kisah. Ikut awak. Okey, jadi dokumen yang berikutnya. Keratan cek. Okey, ni keratan cek. Ni bentuk keratan cek. Okey, cikgu tunjuk penuh. Okey, ni keratan cek. Tak pasti pelajar boleh tengok dalam buku teks. Okey, tarikh. Okey, pastikan letakkan tarikh 10 Mac. Okey, perniagaan S. Siapa nama perniagaan S? Semua orang berbeza-beza. Tengok balik dalam profil. Okey, alright. Siapa nama S? Ataupun tengok urus niaga tadi. Urus niaga tadi awak dah lengkap tak? Okey, kenyataan dia apa? Menjelaskan sebagai invoice. Okey, mesti letak sebagai invoice. Menjelaskan sebagai invoice.
Sebab kita hutangan dia, kita bayar hutang, kita bayar sebahagian je. Menjelaskan sebahagian invoice. Okey, baki terakhir. Okey, baki terakhir ni pelajar semua orang lain-lain. Jadi pelajar tengok. Okey, siapa nak catat, catat. Okey, ni dia. First, pelajar ambil kat mana, pelajar macam mana pelajar nak dapat macam cikgu 40,800. Ini cikgu punya, awak punya berbeza-beza. Okey, jadi semua orang akan sama. Iaitu baki awal 30,000. Baki awal ialah 30,000. Baki awal 30,000. Tambah dengan 4 Mac kontra. Okey, tengok balik 4 Mac awak kontra awak berapa. Berapa yang awak bank in kan dalam bank. Okey, berapa awak bank in kan. Awak tambah. Jadi bank awak akan bertambah. Ingat keratan cek ni adalah duit kita dalam bank. Jadi berapa duit kita dalam bank pada 10 hari bulan tu. Jadi pelajar kena jelas. Okey, kita kena tengok daripada awal. Okey, bank pada 10 hari bulan, 1 hari bulan 30,000. Mac 4 berapa kita kontrak. Okey, tambah lagi pada 7 iaitu sewa gelanggang. Berapa kita dapat duit? Kita dapat gunakan cek. Okey, tambah lagi 7. Ni apa ni? Pelanggan A. Pelanggan A dah bayar duit. Dan juga Mac 8. Jadi pelajar ingat 4778. 4778. Okey, jadi kita tengok betul tak kita buat 4778. Dan kita dapat duit. Okey. Okey, 4 mana 4? 4 dari bulan. Cuba tengok daripada awal. 4. Kutipan duit mana 4? Okey, ni kita dapat duit 4 dari bulan. Kita bukan dapat mana ini. 4 dari bulan. Okey, berapa kita masuk bank? Okey, macam saya ni 8,000. Ikut awak awak masukkan berapa? 4. Okey, 4 lepas tu apa lagi? Ada tak terima duit lagi? 4778. Mana 7 dapat duit? Cek, terima cek ini. Okey, berapa kita dapat? 3,600. Okey, ni ikut awak juga Ni angka sendiri. Okey, lepas tu lagi apa? Menerima cek ni 4778 ni. 7 lagi, 1,300 lagi. Okey, yang kedua ni pula. Okey, ini ikut angka sendiri. Ini mesti 1,300. Okey, dan last sekali 8 hari bulan. Mana 8 hari bulan? Ini kontra. Berapa banyak kita bankkan? Saya bankkan 8,000. Jadi ikut 8,000 lah. Okey pelajar Jadi tengok balik. Ini susah sikit. Jadi pelajar kena tengok balik. Okey, mana keratan cek cikgu tadi? Okey ni Jadi pelajar tengok balik. Kontra sewa yang kita terima tambah dengan pelanggan yang kita terima duit, pelanggan A bayar pada kita dapat duit. 28 kontra. Jadi bank semua akan bertambah. Untuk 4778. Lepas tu tolak Mac 1. Mac 1 kita ada bayar sewa. Betul, bayar sewa dengan cek. Lepas tu pada Mac 6 kadar bayaran. Kita ada bayar kadar bayaran pada 6 Mac. Gunakan bank. Gunakan bank. Jadi pelajar kena tengok betul-betul. Jadi pelajar dapat jawapan tu, pelajar akan masukkan sini. Itulah baki terakhir kita pada 10 hari bulan. Duit bank kita. Pelajar Jadi pelajar masukkan. Okey, lepas tu pelajar jumlah dia. Okey, dimasukkan tak ada. Jumlah dia 40,900. Okey, 40,900. Okey, cek ini. Cek ini apa? Mesti 600. Ini mesti 600. Sebab apa dia dah nyatakan dalam rusun semua pelajar sama. Cuma baki ni pelajar tolak lah. Untuk pelajar tolakkan, pelajar dapat jawapan. Okey, nombor cek pelajar masukkan. Okey, habis. Selesai untuk dokumen yang berikutnya. Dokumen yang ketiga. Okey, habis selesai. Berikutnya, pelajar apa lagi? Kita tengok. Okey, invoice. Okey, yang ke-11. Tarikh 11 ialah invoice. Okey, invoice. Belian kredit. Invoice senang. Okey, tengok. 11. Okey, ini. Pelajar. Yang ini. Yang dia masukkan soalan yang dia masukkan yang ini. Dia pelajar masukkan. Okey, peniaga ganti. Kita beli daripada peniaga ganti cara kredit. Okey, harga dia dah bagi. Harga ni ikut harga belian. Okey, kita beli cara kredit. Okey, ni. Semua orang pelajar sama. 211. Semua pelajar sama. Cuma yang bezakan ialah siapa nama peniaga ganti tu. Dan juga apa yang beza dia? Beza dia ialah nombor invoice awak berapa. Berapa awak terima. Ini random. Ini bukan kita punya invoice. Jadi ini peniaga ganti punya invoice. Jadi pelajar boleh buat apa-apa nombor. Jadi pelajar masukkan sini. Okey, kita buat mana rasio rasmi dah. Keratan cek dah. Okey, yang ini. Okey, ini invoice. Cikgu tunjukkan penuh invoice. Okey, ini invoice invoice. Invoice ni kena tulis tengah-tengah ni pelajar. Cikgu tak tulis tengah-tengah sangat ni. Kita buat tengah-tengah. Tengah-tengah kasih besar sikit. Nampak pun dah nampak invoice. Okey, yang pertama pelajar letak ni nama di invoice. Okey, invoice. Lepas tu salinan asal. Sebab kita beli, kita akan dapat original. Okey, nama atas siapa? Nama peniaga ganti. Atas sekali ialah peniaga ganti. Cikgu tunjukkan Atas nama peniaga ganti, alamat T. Berapa alamat? Ini random saja, letak saja.
Dalam profile tak ada. Okey, random. Lepas tu nombor random. Okey, tarikh mesti. Ini mesti wajib. Okey. Okey, alright. Lepas tu ni nama kita sebab kita beli nama kita kat bawah. Nama kita, alamat kita. Ikut seperti profile. Jangan lupa ikut seperti profile. Alright. Lepas tu pelajar. Okey, ini semua pelajar sama. Minuman isotonic, air mineral, air kotak, bar coklat. Kuantiti sama. 80, 80, 240, 100. Semua pelajar sama. Ini semua pelajar sama. Boleh? Akhirnya pelajar dapat berapa? 2112. Boleh? Okey. Lepas tu pelajar dalam invoice kena letak pula dalam perkataan ringgit Malaysia. 2,112 sahaja. Pelajar letak perkataan. Okey, syarat serahan ni kita tak ada. Kalau pelajar nak letak, cikgu suruh letaklah. Syarat serahan ni dia akan menunjukkan nanti ada, kalau kita bayar cepat, pelajar kita akan dapat diskaun. Tapi dalam soalan ni kita tak ada diskaun. Okey, bayar dengan apa? Bayar dengan tunai. Tunai dan cek kena tulis. Cek potongkan. Tunai. Okey, lepas tu pelajar letaklah nama penerima. Pelajar sign lah. Letak nama sign. Lepas tu pengurus pun pelajar sign. Ikutlah. Sign awal. Okey. Jadi, keseluruhan bentuk invoice macam mana? Ni cikgu tunjukkan invoice. Okey. Okey, last. Dokumen yang last. Okey, apa dia? Kalau kita tengok soalan, dan last kali ialah pada 15 Mac. Apa dia 15 Mac? Iaitu slip transaksi bank kontra yang kita masukkan duit dalam bank. Jadi pelajar kita tengok urus niaga dia pada bila 15 Mac. Kena tengok urus niaga sebab apa? Dia berkaitan urus niaga. Bukan pelajar main salin je, tak boleh. 15. Okey, mana 15 kontra? Okey, ni dia 15. Merujukkan ini. Okey, ni pelajar merujuk pada ini. Okey, jadi berapa saya bank in? Okey, ini pelajar dah buat, pelajar tengok sini dia pelajar semua nombor lain-lain tak sama macam saya. Jadi berapa kita bank in? 6,000. Jadi berapa slip transaksi dia? Nombor dia 9SB733. Ini suka hati cikgu lah. Ini random je pelajar letak. Okey, alright, selesai. Okey, kita tengok macam mana nak buat slip. Okey, itu hari cikgu dah terangkan dan cikgu pun dah tunjukkan macam mana slip bank. Slip transaksi. Okey, jadi cikgu masukkan dalam bank cikgu sendiri. CIMB Bank. Okey, alright, CIMB Bank. Kalau bank awak ikut nama bank lah. Bank ikut nama profile. Okey, letaklah rekod urus niaga. Deposit semua pelajar sama. Jumlah. Okey, berapa jumlah? Rujuk urus niaga. Okey, rujuk urus niaga. Tarikh mesti 15 Mac. Bila? 2 petang. Boleh? 2 petang Okey, jadi cikgu urus niaga tadi berapa ni? Tadi tengok. Betul tak? Tadi cikgu letak berapa ribu ni? Ni cikgu letak 3,000. 6,000. Ni berapa kita bank in kan? 6,000. Jadi berapa pelajar kena letak? 6,000. Pelajar Jadi pelajar kena letak 6,000. Ikut ini bukan, ini ikut angka sendiri. Pelajar ini cikgu draft je. Ini cikgu draft je. Okey, pada 15 berapa ribu? 6,000. Okey, jadi ini cikgu akan buat link dengan dia. Pada 15 Mac, 15 Mac ini Okey. Sebelum tak ada 15 tak ada. 15 Mac ni ini je. Okey, berapa ribu? 6,000. Saya letak 6,000. Okey. Okey, jadi pelajar letaklah 6,000 Okey, 6,000. Okey, alright. 6,000 jadi 2 petang. Ikutlah ini random random. Okey, nama tempat random. Ada singgah. Yang tajuk semua pelajar kena buat tau. Sama. Okey, ini yang warna kuning pelajar kena rujuk profile. Berapa nombor akaun pelajar. Okey, bagaimana pelajar? Duit berapa keping kita masukkan untuk 6,000. Okey, kalau macam saya 6,000 senang. Saya guna duit 100 je lah senang. Boleh cikgu guna duit 100? Boleh. Jadi, berapa ratus, berapa keping cikgu nak masukkan ni? Okey, jadi kalau 6,000 bersamaan kalau 100 apa? 6,000 bagi 100. 60. Betul? 60. Betul? Okey, dapat 6,000. Okey, kalau cikgu nak asing-asingkan boleh tak? Okey, cikgu nak guna masukkan 5,000 pakai duit 100. 5,000 kalau cikgu pakai 50. Okey, lepas tu yang balance ni cikgu pakai 50. Boleh tak? Okey, 1,000 lagi. Ni baru 5,000. Ini baru 5,000. Okey, 1,000 lagi cikgu pakai yang ni. Boleh tak? Pakai duit 50. Boleh tak? Boleh. Berapa nilai kalau 20? Kalau 50, kalau 1,000 lagi ialah 20 keping. 20 keping. Betul tak 20 keping? Kalau 10 keping 500. Kalau 20 keping ialah 1,000. Jadi, ini pelajar buat lah. Pelajar buatkan contoh. Betul tak? Pelajar buat 100 kali dengan 50 keping. 5,000.
Okey, lepas tu cikgu guna duit 50 kali 20 keping. Berapa? 1000. 1000. Jadi total berapa? 6000. Okey, sama tak? Mesti sama dengan ini. Okey, kalau belajar terus tak nak buat ini, belajar terus nak buat ini, 60 terus, boleh tak? Jadi 100 kali dengan 60, boleh tak? Boleh. Boleh, itu pulang kat belajar. Boleh bayar sebab duit ni kau ikutkan logik, belajar tak logik 100. Sebab apa? Kita kan duit ni kan daripada kedai, duit kat kedai kan ada duit besar, duit kecil, betul tak belajar? Tak semestinya duit 100 je. Okey, tak apa, belajar boleh campur-campur, ikutlah. Ikutlah. Kadang-kadang tak mustahil pula. Duit kecil memang kita tinggal kat kedai, duit yang besar je kita make in. Okey belajar Jadi itu saja untuk 20 minit dah ni untuk bantu pelajar untuk sediakan dokumen. Belajar Okey, terima kasih. Assalamualaikum.